السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, syukur dengan ketentuan dan ketetapan Allah seperti yang telah kita susun pada kelas malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan peluang untuk kita meneruskan bacaan kitab kita, iaitu Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, ataupun kita sebut sebagai keistimewaan, kekhususan, kelebihan yang Allah anugerahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada kelebihan yang ke-39, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib umat ini yang mana tidak berlaku atau berbeza dengan umat sebelum ini. Apa maksud menutup aib? Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdussalam. Kata dia, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara, menjaga dan tidak mendedahkan kepada orang lain, orang ramai, siapa yang diterima amalannya. Maksudnya, kita semua ni buat amalan yang sama. Sebagai contoh, maghrib tadi, saya dan tuan-tuan kita semua semayang. Betul atau tidak? Betul, kita semayang kan? Perbuatan, pergerakan kita sama, mengikuti imam. Tetapi tahukah tuan-tuan, siapakah di antara kita yang salatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla? Adakah di kalangan kita yang boleh memberitahu bahawa ada orang yang salat tadi ni yang Allah Ta'ala tak terima salat dia, yang Allah Azza wa Jalla menolak, tidak mengangkat salat dia itu kepada Allah, tak naik? Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita dan kita sebagai umat dia, rahsia penerimaan amalan. Sebab itu kata Al-Imam Izzuddin Abdussalam, dia kata apa? Dia kata berbeza dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu boleh tahu terus. Sebagai contoh, kata dia, apabila mereka melakukan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam kes ini dia bawa contoh korban yang berlaku kepada siapa? Habil dan
Qabil. Sebab itu cerita korban ni kita juga tak dapat lari selain daripada kita dengar cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diarahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kita juga tentu tak akan lupa dengan cerita korban yang dipersembahkan oleh siapa? Dua orang anak Nabi Allah Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran. Kedua-dua anak Nabi Adam ni diarahkan oleh Allah untuk mempersembahkan korban. Allah suruh mereka ini present, beri sesuatu kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala terima satu korban, tolak satu korban. Korban siapa yang diterima? Riwayat menyebut korban, nama tu riwayat Israiliyat lah. Tapi tak apalah, untuk nak memudahkan kita memahami cerita ni, nama tak menjadi masalah lah kan. Kerana dia tak melibatkan apa-apa akidah. Kalau tak betul pun nama tu tak merosakkan akidah kita. Habil dan Qabil. Yang jahat siapa? Yang bunuh orang siapa? Qabil. Yang dibunuh Habil. Jadi Allah suruh Habil dengan Qabil buat korban. Buat satu korban. Artinya beri suatu persembahan. Bukan sembelih korban lagu kita sembelih ni. Korban ni artinya mendekatkan suatu perkara yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, sekarang kau bawa mari satu benda. Engkau pun bawa mari. Habil bawa oleh kerana Habil ni dia penternak. Habil yang baik ni, yang bagus ni, dia penternak. Jadi dia persembahkan seekor kambing yang besar, gemuk. Dia kata ini adalah kambing yang terbaik. Jadi dia persembahkan kepada Allah. Qabil dia petani. Dia ni tak bagus. Dia telah persembahkan kepada Allah apa dia? Sayur-sayuran, tanam-tanaman yang telah rosak, yang telah layu, yang telah buruk. Jadi dua-dua naik atas bukit, tak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat, dalam kisah menyebut bahawa apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala terima yang Habil, tak terima yang Qabil. Terus boleh tahu macam mana? Iaitu dihantarnya api. Api telah sambat kambing Habil dan tak ambil sayur tanaman buruk layu yang Qabil. Jadi boleh nampak, boleh tahu terus siapa yang Allah terima korban dia dan siapa yang Allah reject, Allah tolak. Siapa yang Allah tak mau? Allah tak mau yang Qabil. Terus boleh tahu. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau keadaan itu jadi pada masa kita. Tuan-tuan semayang ni terus boleh tahu. Mungkin dia keluar tanda. Siapa yang tanda dai dia putih atau tanda dai dia merah ke, diterima. Jadi kita beralih tengok dai kawan kita tak merah, tahu dah kata tak terima. Jadi tuan-tuan macam mana? Kalut malu. Hang mayang lagu mana? Hang buat apa? Hang fikir apa tadi awak? Tu dai hang tak merah. Korban pun macam tu. Tuan-tuan sembelih kambing, sembelih lembu.
Terus boleh tahu. Cara macam mana Allah Ta'ala boleh buat lah. Macam cara api ni ke. Puasa pun boleh tahu. Haji pun boleh tahu. Siapa yang balik haji putih, tu tanda mabrur. Siapa yang balik kelam, hitam, tu tanda mardud, ditolak. Sonok lah. Agak-agak syok lah. Balik di KLA, putih kelam, putih kelam. Senang. Tak gaduh dah nak duk tuduh mabrur ke, malburu ke, diterima ke, dia tak terima. Terus boleh tahu dah. Dalam kapal terbang tu ada 100 orang balik 30 kelam. Kita pun tanya, hang buat apa? Jadi ilmu mana? Ni yang pasal Tuhan tak terima haji yang ni, berhabis duit dia. Aku pun tak tahu, tengok naik kapal terbang kelam. Tetapi itu tidak berlaku. Saya salat, tuan-tuan salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak mengetahui amalan saya diterima ataupun tidak. Tuan-tuan juga tak tahu amalan tuan-tuan diterima ataupun tidak. Itu ialah suatu kelebihan. Itu ialah suatu keistimewaan yang Allah Ta'ala jaga air muka kita, jaga maruah kita, jaga aib kita. Kalau tidak, malu saya. Tengok saya yang tak diterima maghrib tadi. Jenuh nak ceramah macam mana? Dia nak ceramah nak maghrib tadi pun Tuhan tak terima dah. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, ini nombor 39 ni yang saya nak syarah ni, tajuk tu lah. Boleh faham tak intro dia? Intro dia boleh faham? Boleh faham. Contohlah sedekah. Tuan-tuan bubuh sedekah, dia terkeluar balik, artinya tak terima. Kawan tu bubuh, masuk tabung, tak keluar. Okey, diterima. Buh masuk matang kita, tendang keluar. Orang semua tengok. Oi, dia ekor lah. Awak lah. Kenapa yang dia keluar balik? Aku pun tak tahu. Orang lain semua 10 orang dah buh, semua masuk, hang yang ditendang keluar. Aku pun tak tahu. Ingat, daripada Kuala Perlis pindah hidup Kuala Kedah. Malu. Orang bercakap tajuk tu. Hang tahu tak, semalam dia pergi bagi sedekah, Tuhan tolak sedekah dia. Tak ada tajuk lain lah kot Kuala ni, cakap bab dia. Tapi Allah Azza wa Jal memuliakan umat ini, memberikan keistimewaan kepada umat ini. Allah tak buat apa yang dia buat kepada Habil dan Qabil. Tapi sekejap lagi saya nak cerita yang tu. Jadi tajuk kita malam ni, tajuk itulah kelebihan yang ke-39, iaitu Allah merahsiakan siapa yang amalannya diterima dan siapa yang amalannya ditolak. Dia kekal rahsia sehinggalah kita bangkit bertemu dengan Allah. Betul atau tidak? Rahsia sama ada salat kita, doa kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, sama ada diterima ataupun tidak, kekal rahsia. Sampailah Allah membentangkan amalan kita di padang mahsyar. Masa tu kita boleh tahu ada ke tak ada, lekat ke tak lekat, sama ada menjadi pahala atau menjadi debu-debu yang berterbangan. Nampak tuan? Sekejap lagi saya baca apa yang disebut oleh ulama di dalam tajuk ini. Baik, itu mukadimah. Bukan, saya belum kuliah lagi, saya baru cerita kat tuan-tuan apa yang saya nak kuliahkan pada malam ini. Okey, apa yang saya nak sebut juga sebelum saya mula kepada syarahan ataupun huraian tajuk ni, ada beberapa poin yang saya akan sentuh. Tapi sebelum itu saya nak mengajak sekali lagi tuan-tuan, walaupun telah disebut, telah diajak dan telah diperingatkan oleh pelbagai pihak, hari ini jamaah haji telah mula bertolak ke Mina. Hari ini merupakan 8 Zulhijjah bagi Arab Saudi.
Maksudnya mereka sekarang ni berada di mana? Mereka berada di Mina. Sekarang jamaah haji sedang berada di Mina dan mereka akan bermalam di Mina. Besok adalah hari kemuncak ibadah haji itu. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Hajj Arafah. Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji adalah wukuf di padang Arafah. Dan besok ialah hari di mana jutaan jamaah haji akan berwukuf di padang Arafah. Esok ialah 9 Zulhijjah bagi Mekah. Jadi jamaah haji hari ini 8, hari tarwiyah. Jadi 8 Nabi akan bergerak pergi ke Mina. Malam ni tidur di Mina. Esok lepas subuh keluar beramai-ramai pergi ke padang Arafah. Besok pagi bertolak ke Arafah. Sampai di Arafah, Nabi akan duduk di luar tanah halal. Nabi tak masuk lagi padang Arafah, Nabi duduk luar dulu. Sebab itu kalau siapa yang pergi ke sana, tentu akan nampak satu masjid Namirah. Perasan tak? Ada satu masjid Namirah. Masjid Namirah ni dia ada dua bahagian. Satu bahagian masjid tu, katalah macam Masjid Rahmaniah ni, kita kerak dua. Okey? Tang kamera ni pi ke belakang, dia duduk dalam tanah haram. Daripada kamera tu mai ke imam, dia duduk dalam tanah halal. Dia kerak dua. Sebab itu kalau siapa-siapa yang pi duduk dalam masjid tu, dia duduk terpecah dua. Dan kerajaan Arab Saudi buat masjid tu memang buat lagu Nabi buat. Bukan Nabi buat, artinya Nabi bila sampai di padang Arafah, Nabi tak masuk. Nabi mula masuk selepas gelincir matahari. Nabi masuk pergi ke padang Arafah. Jadi esok ni keseluruhan jutaan umat Islam yang berada di padang Arafah akan berwukuf. Oleh kerana kita ada perbezaan matlak terbit anak bulan, jadi esok kita 8 Zulhijjah. Saya dalam hal ini tak ada masalah. Oleh kerana Nabi menyebut Siyam Yaum Arafah, Nabi menyebut puasa Arafah. Arafah ni merujuk kepada wukuf. Barang siapa yang nak berpuasa besok tidak menjadi satu kesalahan. Kerana di sana ada hadis yang menyebut tentang puasa Arafah. Arafah tu tuan-tuan, apa maksud Arafah? Wukuf di padang Arafah. Jadi esok kita boleh puasa, tak ada masalah. Kan? Dan kita juga boleh puasa pada 9 Zulhijjah Malaysia. Kerana di sana ada hadis Nabi berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi siapa-siapa yang nak puasa esok dan lusa juga ada hujah dia, iaitu dia puasa Arafah kerana wukuf, dan dia puasa 9 Zulhijjah kerana sabit dalam hadis tentang puasa 9 Zulhijjah, ataupun dia boleh berpuasa pada 9 Zulhijjah sahaja. Tidak ada masalah dalam hal ini. Boleh. Dan besok dan lusa tuan-tuan, 2 hari ini kita memperbanyakkan doa. Nabi kata khairud doa, sebaik-baik doa. Doa yang paling besar pahala dia, doa yang paling mustajab, doa yang paling makbul adalah doa yang diminta pada hari wukuf Arafah. Jadi tuan-tuan doa esok. Esok tuan-tuan doa. Lepas daripada subuh tuan-tuan doa. Sampai maghrib. Malam pun doa. Doa. Minta hajat apa yang tuan-tuan nak minta. Minta. Kan? Walaupun sebahagian di kalangan ulama mengatakan doa ini khas untuk jamaah haji sahaja yang berada di padang Arafah. Allah Ta'ala turunkan rahmat dia. Tak apa. Kita doa juga. Kerana sebahagian ulama kata semua masuk doa. Kan? Doa supaya Allah memberikan kita apa? Yang paling penting hidayah, bagi
keselamatan pada keluarga kita, kebaikan dunia dan akhirat, doa. Esok penuhi hari kita dengan doa. Siapa yang rajin larak, puasa, puasa. Siapa yang nak puasa lusa, puasa. Hari Rabu puasa. Kan? Tidak menjadi satu masalah dalam tajuk ini. Baik. Hadirin mukminin, apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan tentang cerita Habil dan Qabil. Pertama tuan-tuan, walaupun Allah Azza wa Jal, tuan-tuan tahu kan cerita Habil dengan Qabil ni. Habil dengan Qabil ni ialah anak Nabi Allah Adam alaihi salam yang dilahirkan oleh ibu kita, iaitu Hawa. Hawa. Jadi masa tu tak ada manusia lagi. Pasal itu Adam ni digelar Abul Bashar, bapa manusia. Ni cerita ringkas. Saya tak ceritalah panjang apa iklima apa menikah lah Buddha apa semua tu, tuan-tuan tahu dah. Jadi Habil dengan Qabil ni diarahkan oleh Allah untuk buat korban. Ringkaskan cerita, Habil ikhlas, mempersembahkan yang terbaik. Sebab itu bila kita nak buat korban, kita nak sedekah, kita nak buat satu ibadat, kita buat yang terbaik. Salah satu perkara yang Allah Ta'ala ambil kira untuk nak terima amalan kita, tengok apa yang Habil buat. Spok rim kereta sebiji P7800, 1000 pun ada. Kan? Kereta punya pasal. Kadang beli kereta tu elok dah, modifikasi pula, ubah suai sampai tak berjalan terus. Kereta kancil nak boleh pi laju mana? Boh sombong kapal selam pun kancil lah, dia takkan jadi Ferrari. Kan? Tak apalah, buatlah, bukan salah benda dunia. Boh nak bagi laju perabih ribu-ribu. Jangan main tuan-tuan, kereta ni barang-barang dia mahal. Telefon apa sahaja yang ada semua mahal. Kan? Tak berkira lah pasal dia panggil desire, nafsu. Tapi tuan-tuan, bila mari urusan akhirat, tadi yang kereta tadi ni pergi sampai Penang, pergi sampai Thailand cari barang. Pasal apa? Pasal nak bubuh. Ni spoiler lah, macam-macam lah istilah, kan? Radio dah elok dah, buh sampai kita yang kereta sebelah pun macam radio kita, dia punya dengar gedebum 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 gedebum. Punya nak bagi nak bagi grand, tuan-tuan. Tapi apabila kita nak buat sesuatu untuk Allah, bagi menunaikan titah perintah Allah, bagi menunaikan sunnah Nabi, kita punyalah halusi, berkira, kedekut, sayang duit. Telefon 3,000, 1,000 lebih, 2,000, yang canggih punya tu, kan? Yang mahal. Korban ada. Pergi tanya Tok Imam, berapa sumbu? 800. Habis murah tu dia. Habis murah. Tok Imam pun kalau dia beli lembu kurih tak sah pula. Dia kata boleh kalau ambil 300. Kan? Anak lembu hak Bani Israel tu pun mahal lagi. Tapi berkira. Kan? Orang perempuan siapa juga. Saya lalu tuan-tuan kedai emas. Dahsyat. Kedai emas dalam daripada kata tak ada duit ni. Kedai emas
penuh orang. Ditambah nak raya. Dia berkata sebelum raya kedai mah penuh, lepas raya kedai pajak pula. Kan? Tak apalah. Tapi saya nak bagi tahunya, untuk dunia kita berhabis. Kita tak rasa sayang. Tapi ni bukan kata ni nak beli kitab ni pun ni. Kitab ni harga berapa ni? RM8 ni, RM8. Kitab RM8 pun kalau kita suruh beli RM8. Dia tak apa, dengar ustaz baca dah sama. RM8. Kita habaq bayar 2 kali pun tak apa. RM4. Laksam mahal lagi RM5. Berkira. Beli kitab berkira, nak pi macam-macam lah. Pasal apa? Pasal akhirat. Kan? Tapi sedangkan apabila kita tengok Allah Subhanahu wa taala tolak. Pasal itu tuan-tuan, Allah kata lan tanalul bir hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Lan tanalul bir. Allah Ta'ala kata tak dianggap dan tak diterima, tak dikira sebagai suatu kebaikan sehinggalah kamu memberikan apa yang paling kamu sayang. Maksudnya yang terbaik, yang the best. Nak buat korban ni, beli yang paling mampu yang kita boleh membeli. Kan? Yang paling, orang kata apa, besar, yang paling elok. Bukan yang paling murah, tak, salah. Yang paling elok, yang paling ikut kemampuan kita lah. Kalau kita mampu hak yang 1,000, kita beli hak 1,000. Mampu hak 800, beli ikutlah. So Habil mengajar kita dia, kalau nak diterima amalan, nak Allah Ta'ala ambil korban kita, nak Allah Ta'ala terima apa yang kita persembahkan, beri yang the best. Beri yang terbaik. Dan tuan-tuan, ni bukan nak banding dengan Allah, ni bukan nak compare dengan Allah. Tak boleh buat. Cuma saya nak cerita kita, tuan-tuan, kita ni apabila nak bagi sesuatu, apa yang mempengaruhi kita di dalam kita nak bagi ke orang? Macam mana saya nak bagi tuan-tuan faham? Macam inilah. Katalah derian ni bila kita nak jamu orang, katalah tu imam nak mai. Tu imam nak mai, oleh kerana dia tu imam besar lah, kedudukan dia, orang hormat apa semua, kita nak jamu apa? Kita nak jamu derian lagu mana kita nak jamu? Sekali dia berkata tu imam, katalah ustaz nak mai. Selalunya bila kita nak bagi dekat kadar yang kita nak persembahkan itu, dia bergantung kepada siapa yang nak makan tu. Bahasa mudah macam tu lah. Kalau semakin besar seseorang itu, kedudukannya, keistimewaannya, penghormatan yang kita bagi, tentulah lagi tinggi nilai dia. Katalah kawan kita mai, mungkin kawan kita pun lebih kurang macam kita mungkin beli derian hok yang lungguk, hok yang 3 kali kupas, tak boleh makan lagi. Kawan kita telefon ni, aku mai kola ingat nak pergi rumah hang tak? Malam ni kita buat abang kat bini kita. Ni dia nak mai kola ni, kawan aku lama duduk. Ingat pergi beli derian sikit ya, kan? Pergi beli derian hok lungguk. Daripada 10 biji bolehlah makan 3 ulas. Padalah dengan dia pun, bukan siapa-siapa. Nampak? Tiba-tiba orang besar ke siapa kan lah, whatever lah. Nak buat contoh sekali sensitif, orang marah. Yang kita hormat dia, yang kita besarkan dia, yang kita respect dia, yang kita sayang dia, dia abang dalam rumah kita akan perhabis persembahan, menu makanan, persiap, kan? Sakanah. Layanan, persembahan kita itu bergantung kepada siapa yang kita nak persembahkan. Korban ialah persembahan kita
ialah sesuatu yang kita nak tunjukkan, bukan kepada orang. Korban ini ialah antara kita dengan Allah. So Allah nak tengok apa yang kita nak bagi dekat dia. Allah nak tengok. Korban tu bukan orang nak tengok, Allah nak tengok. Dan bila kita sedar bahawa korban ini untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk kata apa, sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah, Allah nak tengok apa dia hang bagi kat aku. Sebab itu tuan-tuan, nilai korban menggambarkan takwa. Pasal Allah kata daging tu tak sampai dekat dia, dia tak berhajat kepada korban tu, tapi dia nak tengok. Pasal itu orang kalau dia nak bagi ke orang tertentu, kadang-kadang kita boleh bagi dalam plastik ya. Kita beli buah bagi dalam plastik, buah tu juga. Pasal kawan tu tak ada apa-apa. Tapi bila kita nak bagi kepada orang tertentu, mungkin kita hias elok sikit kan, pasal dia orang besar, itu biasa. Kan? Layanan kita berdasarkan itu normal, tak ada masalah. Tapi kita nak habaq tuan-tuan, ini nak menunjukkan takwa kita. So Allah Ta'ala terima yang Habil dan Allah Ta'ala tak terima yang Qabil. Baik. Hadirin mukminin, itu apa yang boleh kita ambil daripada cerita Habil dan Qabil. Sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahawa dia menerima hanya daripada orang yang bertakwa. Di kalangan salaf, mereka kata apa? Allah menerima satu amalan yang aku buat, satu je, lebih aku suka daripada mendapat dunia dan segala yang ada. Satu Allah terima pun cukup. Pasal nak terima satu tu pun tak tentu lagi. Tuan-tuan memang buat banyak, buat tak sama dengan terima. Tuan-tuan, kita salat ni memang banyak, tapi dalam sehari kita salat, belum tentu ada satu yang Allah Ta'ala terima. Kalau kita tahu yang subuh tadi Tuhan terima, Allah besar rahmatlah. Tapi masalahnya kita tak tahu. Sebab itu kata salaf, di kalangan salaf dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala tolak amalan aku, lebih aku takut daripada tak buat amalan. Maksudnya kalau tak buat amalan, takut jugalah. Tapi kalau tahu Tuhan tolak terus, lagi takut. So kesimpulan dia apa dah? Buat elok-elok. Bukan kesimpulan dia jangan buat. Dia kata kalau tak buat Tuhan tak terima terus. Jadi lebih baik tak terima daripada tolak. Yang ni sesat. Kita buat tapi kita bimbang Allah Ta'ala tak terima. Yang tu yang kita takut. Pasal itu kita tak berhenti buat. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Tuan-tuan semayang sampai mati. Pasal tuan-tuan, pertama Tuhan wajib, Tuhan suruh. Yang kedua, kita tak tahu dalam banyak-banyak yang salat kita buat tadi, yang mana Tuhan terima. Pasal itu kita sambung dengan sunat. Pasal itu kita sambung dengan rawatib. Pasal kita tak tahu. Melainkan kalau tuan-tuan pergi Assalamualaikum warahmatullahi, mangkit balik. Orang tanya, tak buat sunat? Tadi pun tak sangka punya markah dah, saat lagi pergi buat. Lebih pula. Kan? Kalau tuan-tuan tahu lagu tu, okey ya. Kan? Baik. Berikutnya apa yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan. Antara perkara yang menjadi ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ditolaknya amalan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk berdoa dengan satu doa yang Nabi membacanya pada setiap kali selepas daripada salat subuh. Nampak? Yang ni merupakan antara doa yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat subuh, Nabi akan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
wa amalan mutaqabbala. Permulaan pagi itu dengan wa amalan mutaqabbala. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, apabila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, selalu saya bawa cerita ni, apabila Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah dengan anak dia Ismail, Allah yang suruh apabila selesai buat Kaabah, mereka baca satu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nampak? Ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami. Innaka, sesungguhnya engkau. Tengok sifat yang dia sebut. Innaka antas sami', maha mendengar apa yang kami buat dan apa yang kami amalkan. Alim, al-alim, maha mengetahui. Sebab itu tuan-tuan, perkara yang paling merisaukan orang yang beramal ialah apakah amalan dia tadi diterima ataupun ditolak. Baik, saya dan tuan-tuan kita tak tahu. Tuan-tuan pergi tanya tok guru ke, tok imam ke, tok syekh ke, siapa ke, dia tak boleh habaq. Kita pergi tanya ni, ustaz tengok ustaz saya tadi sembahyang maghrib, Allah terima ke tak? Dia pun tengok atas bawah. Ikut apa yang aku menuntut dalam amalan aku, hakikat dia macam Tuhan tak terima lah. Dia sendiri pun tak tahu macam mana dia nak tahu amalan kita. Sebab itu tak ada siapa boleh jamin dan tak ada siapa boleh confirm. Hatta orang yang kita rasa dia hebat, dia tak tahu. Hatta Nabi sendiri tak tahu. Sebab itu di kalangan salaf, sahabat Nabi, mereka cukup takut pada waktu asar. Sebab pada waktu asar, dalam hadis Allah angkat amalan. Setiap hari Allah angkat amalan naik ke langit. Sebab itu ada amalan yang tak naik ke langit, tergantung. Antaranya apa? Wanita yang tidur membiarkan suami dia dalam keadaan marah pada dia, tak naik salat dia. Seorang imam yang menjadi imam dibenci oleh makmum. Makmum benci dekat dia. Benci kerana agama. Makmum tak setuju dengan dia disebabkan oleh agama, bukan oleh sebab peribadi. Makmum tak suka dekat dia, salat tak naik, amalan tak naik, tak diangkat. Tapi tuan-tuan pun jangan duk ambil kesempatan. Tak suka ni bukan maksud tak suka ikut suka. Kan? Tak suka ikut suka ni jenuh lah. Siapa yang Tok Imam suka semua? Kan? Mai Tok Imam mana pun tetap ada orang tak puas hati. Yang ni yang tak suka ni tak suka syar'i. Boleh? Kan? So hadirin mukminin, walaupun yang ni yang saya nak kongsi ni, walaupun kita tak tahu amalan kita diterima ataupun tidak, tapi kita boleh nampak tanda. Nak tahu tak boleh, tapi tanda ada tak? Ada. Tanda ni maksudnya apa? Petunjuk yang menggambarkan apa yang kita buat itu besar kemungkinan lulus. Tapi confirm tak diterima? Wallahu ta'ala a'lam. Tak tahu. Tapi kalau tanda-tanda tu ada, besar kemungkinan terima. So apakah tanda-tanda itu? Mari kita tengok. Yang pertama, tanda amalan diterima ialah dia melakukan amal selepas daripada suatu amalan. Contoh macam inilah. Tuan-tuan sembahyang Isyak, lepas tu tuan-tuan sembahyang sunat lepas Isyak, lepas tu tuan-tuan sembahyang sunat witir, tuan-tuan sunat. Maksudnya lepas daripada satu sembahyang diikuti oleh sembahyang-sembahyang yang lain. Tuan-tuan puasa Ramadan, lepas tu tuan-tuan puasa 6. Maksudnya ada kesinambungan. Dia tak putih terus. Tu tanda tuan-tuan diterima. Bulan puasa hari tu baca Quran tak? Kalau tak baca, tak boleh nak kata apa. Bulan puasa hari tu baca tak? Baca. La bulan Zulhijjah, baca ke tak? Duk baca lagi. Tu maksud dia.
Tu tanda apa tu? Tanda kata hok baca Quran masa bulan puasa tu Tuhan terimalah, tanda tu ada dah. Pasal apa ustaz kata diterima? Pasal Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri dia kata kalau Tuhan terima, dia buahkan amalan tu bersambung-sambung. Bahasa mudahnya istiqamah. Jadi kalau tuan-tuan buat bulan puasa, tiba-tiba dia break mengejut. Putus tu putus terus. Tak ada langsung dah. Berhenti terus. Yang tu tuan-tuan, besar kemungkinan, tak katalah confirm, tapi besar kemungkinan tak boleh apa. Tanda. Bukan confirm ni, tanda. Boleh Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, dalil dia apa? Dalil dia. Nanti kita baca dalil dia, kan? Okey. Yang kedua, sekiranya seseorang itu diterima amalannya, dia tidak akan balik melakukan maksiat yang telah dia tinggalkan. Maksudnya kalau satu orang tu, ni bahaya ni berat ni saya pun risau ni. Kalau tuan-tuan punya salat diterima, tuan-tuan punya taubat diterima, doa diterima, ibadat diterima, tuan-tuan akan dihalang, dikawal, dijaga dan dipelihara daripada buat maksiat. Maksudnya apa yang kita buat tu jadi. Sebagai contoh. Tuan-tuan biasa dengar ada ayat Quran yang selalu orang baca tentang semayang. Semayang dia sebut apa? Inna salata tanha anil fahsya. Sambung. Wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang mencegah orang yang mendirikannya daripada melakukan jahat dan maksiat. Apa fungsi sembahyang, kesan sembahyang? Orang yang sembahyang ni dia tak buat jahat. Jadi orang yang apabila mendirikan salat, diri dia jadi lebih baik. Dia tak balik pergi buat hak yang tak guna tu, yang tak baik tu. Salat tadi telah diterima. Tuan-tuan faham? Tapi kalau masa yang sama dalam dia duduk salat tu pun sakan sama naik, kita akan kata something wrong. Somewhere. Ada tak betul, tak kena, tang mana. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut pada tuan-tuan ni muhasabah sikit. Pasal apa? Kalau satu orang yang biasa-biasa buat jahat, kita tak rasa apa sangat dengan satu orang yang ahli masjid, orang ada ilmu agama, dia pergi buat jahat. Kita rasa ada lain tak? Contoh bagi mudah faham lah. Satu orang ditangkap mencuri, berzina. Siapa dia ni? Dia ni orang biasa. Kita heran tak? Kita tak heran. Pasal apa? Pasal biasalah orang biasa buat jahat ni, kan? Salah tu salah. Tiba-tiba ada berita ustaz ditangkap buat jahat. Berzina ke, merogol ke, mencuri ke, bohong ke apa, dia buat. Tuan-tuan akan pelik. Pelik pasal apa? Bukan pelik pasal buat jahat tu. Kita pelik maksudnya di mana ilmu dia? Di mana iman dia? Di mana takwa dia? Sebagai orang yang ada ilmu, orang yang ada agama, ada takwa, pasal apa dia buat? Nampak? Kita akan kata apa? Ilmu dia tak bermanfaat dan berguna untuk dia. Macam tu juga orang pelik bila orang semayang pergi buat jahat. Orang kalau tak semayang pergi buat jahat tak pelik. Memang dia tak semayang. Tapi kalau orang semayang, orang kata apa? Tak guna dia semayang. Tuan-tuan faham tak? So, sebab itu, apabila kita buat satu amalan, dia menjadikan diri kita lebih baik. Maknanya,
apa yang tuan-tuan buat itu diterima. Tanda tu ada. Tapi kalau tuan-tuan semakin duk semayang, semakin duk buat baik, tak semakin baik, tuan-tuan kena muhasabah, risau, takut, bimbang apa? Amalan tadi tak diterima oleh Allah. Boleh? Ha? Maksudnya ada kesan lah. Kita hantar anak kita pergi kursus seminggu, balik mai jadi elok. Kita kata apa? Kursus tu berkesan. Kursus tu ada kesan. Pasal dia pi, dia balik mai dia jadi lagi elok. Kita hantar pergi kursus seminggu, balik mai jadi teruk lagi. Kita kata apa? Tak guna kursus tu, tak ada manfaat, tak ada kesan. Macam tu juga ibadat yang kita buat. Ibadat ni mendekatkan kita kepada Allah. Bila mendekatkan kita kepada Allah, jadi semakin takut. Sebab itu ulama kata sebenar-benar ilmu ialah ilmu yang bukan yang kita hafal. Nak hafal ni siapa pun boleh hafal. Ilmu ni bukan yang hafal tu, bukan yang tuan-tuan boleh syarah panjang tu, bukan tuan-tuan yang boleh tunjuk hebat tu. Ilmu ni sesuatu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu siapa? Orang yang ada ilmu. Jadi kalau betul ada ilmu, semakin takut kepada Allah. Bila takut, tak buatlah jahat. Tapi semakin ada ilmu, semakin dahsyat mencarut, semakin dahsyat memaki, semakin dahsyat tipu orang, semakin dahsyat makan duit orang. Yang tu bukan ilmu, yang tu kejahatan. Kalau dia ada, sebab itu kalau ada sikit ilmu tapi takut kepada Allah, lebih baik daripada ada ilmu yang banyak tapi tak takut. Nampak? Boleh dapat? Itu maksud yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan hadirin mukminin. Baik. Satu lagi yang dia tak masuk ah. Seminit. Saya nak quote kata-kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab dia Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim. Bisa dengar Al-Imam Ibnul Qayyim. Dia kata apa? Jika satu orang, berat ni, tuan-tuan semua ni kena dengar ni, pasal tuan-tuan semua masuk dalam grup ni. Grup apa ni? Tuan-tuan ni geng mana ni? Tuan-tuan geng mana? Tuan-tuan ialah geng buat ibadat. Betul tak? Betul tak tuan-tuan geng buat ibadat? Jangan tak mengaku pula. Bukan geng tak elok, geng buat ibadat lah. Kalau tuan-tuan yang main masjid ni bukan geng buat ibadat, takkan yang duduk tepi kola tu buat ibadat? Tuan-tuan lah geng buat. Jadi yang ni Ibnu Qayyim kata kat tuan-tuan lah ni, termasuk saya lah. Kita pun habis kita azan. Kata Ibnu Qayyim sebut, jika seseorang yang kuat melakukan ibadah, yang buat ibadat, kita ni yang buat ibadat ni, tapi dalam masa yang sama dia seronok. Ingat, Ibnu Qayyim kata, siapa yang rajin, yang buat ibadat pada masa yang sama, at the same time dia seronok melakukan dosa, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa takut. Ibnul Qayyim kata, ketahuilah jika ada perasaan ni, dia buat ibadat tapi dia syok buat dosa, sama naik, itu ialah tanda amalan dia ditolak walaupun dia melakukan amalan selama 40 hari 40 malam. Ibnu Qayyim kata. So kita risau kalau kita ada ciri-ciri tu. Ciri-ciri buat ibadat tu okey dah, tapi yang nombor 2 tu, yang sama naik tu, tuan-tuan hadirin mukminin, mudah-mudahan kita terselamat daripada tanda ni. Ni tanda apa ni? Tanda ditolak. Tanda Qabil, bukan tanda Habil. Kita nak tanda Habil, bukan tanda Qabil. Tapi Ibnu Qayyim kata yang ni tanda Qabil. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat lah daripada kelebihan yang ke-39. Azan, sekejap lagi saya buat khulasah insya-Allah ta'ala. Okey tuan-tuan, kesimpulan yang kita boleh buat, saya
tertarik dengan satu soalan. Dia kata kalau kita puasa Arafah ni tak sah kalau tak sama dengan hari ataupun waktu wukuf di padang Arafah. Ini agak kurang tepat lah. Tuan-tuan, kita nak, pertama kita tak boleh mudah-mudah nak membatalkan suatu ibadat. Kita kena faham bahawa kita dengan Mekah ni memang takkan sama kerana perbezaan jam. Kita adalah 5 jam lebih apa? Lebih awal ke lebih lewat? Kita 5 jam lebih awal daripada Mekah, betul ya? Tuan-tuan yang pergi Mekah banyak kali ni? Kita lebih awal daripada Mekah 5 jam. Artinya, kalau tuan-tuan kata kita, saya kata esok kita nak puasa, puasalah. Tapi kalau nak kata orang yang puasa hari Rabu tak dapat apa, tak sah, tak boleh. Saya bagi tahu, kalau tuan-tuan puasa esok, kalau tuan-tuan kata esok saja yang betul, esok pun tak betul juga. Pasal apa? Ketika tuan-tuan puasa, Mekah baru pukul berapa? Katalah kita sok pukul 5, pukul 6. Tuan-tuan kena tolak 5 jam. Tetap tak sama dengan, sama tak? Ketika tuan-tuan buka puasa, Mekah buka puasa tak? Tak pukul 7 Tetap tak sama. Jadi untuk kita kata siapa yang puasa esok yang betul, siapa yang puasa hari Rabu tak betul, yang ni pandangan yang agak keterlaluan. Esok siapa nak puasa, puasalah. Pasal dia kata esok wukuf tu pun tak sama dengan kita. Sebab kita akan, kalau ikut kita zuhur dulu kan depa zuhur dulu. Kita zuhur dulu baru depa, betul tak? Kita dah malam, depa tak malam lagi, betul tak? Tetap tak sama. Dan esok akan ada lah juga apa? Mesej-mesej yang kata kita kena tunggu jam ni, apa, kita akan di sana pukul 1, kita sini, maka bermulalah doa. Tuan-tuan, esok doa daripada awal sampailah habis. Tak payah duk tunggu jam-jam ni. Pasal kalau Nabi kata sebaik-baik doa lah doa hari Arafah, esok kalau ikut hari Arafah lah. Hari Arafah, tapi hari Arafah kita akan awal pada Mekah. Kita nak pakai hak awal kita ke pakai hak Mekah? Tuan-tuan, esok bagi Mekah adalah 9 Zulhijjah. Pasal mereka nampak, mereka mula 1 awal. Kita tak nampak lagi, kita mula lewat. Kita ikut apa? Pasal dalam kaedah dia kata hukmul hakim. Ni kaedah ni sebut. Hukmul hakim, apabila pemerintah putuskan satu hukum, dia mengangkat dan menghilangkan khilaf. Jadi pemerintah kata 1 Zulhijjah kita hari Selasa, maka kita akan 9 Zulhijjah hari Rabu. Bila pemerintah putih macam tu, tak ada khilaf, ikut yang tu. Tapi siapa yang nak puasa esok, pemerintah tak larang. Pemerintah tak larang untuk puasa, dan kita boleh puasa. Pasal 1 hingga 9 memang digalakkan puasa. Tapi untuk kata siapa yang puasa hari Selasa saja yang sah, siapa yang puasa hari Rabu tak sah, bahkan berat tau. Kalau kita pegang Mekah, kalau kita betul-betul ikut Mekah, apa akan jadi pada rakyat kita? Rakyat kita akan buat satu dosa yang sangat besar. Apa dia? Kalau kita kata puasa ikut Mekah, orang yang puasa hari Rabu, dia akan puasa pada hari apa? Rabu hari apa? Hari Raya. Kalau kita ikut 9 Selasa, Rabu hari 9 Selasa, Rabu 10. Kalau ikut Saudi, 10 hari apa? Hari Raya. Boleh tak puasa hari Raya? Tu beramai mana yang puasa hari Rabu pasal ikut pemerintah, semua tu puasa hari Raya. Yang ni ekstrim. Yang ni hulu. Pasal tu kita kata 9, kalau siapa yang nak puasa masih dalam 10 Zulhijjah.
Siapa yang nak puasa hari Rabu kerana mengikut ketetapan pemerintah berdasarkan terbit anak bulan yang berbeza dengan Mekah, boleh. Dia tak boleh kata hang puasa hari Rabu ni hang buat benda haram, puasa hari raya. Raya Mekah, bukan raya Malaysia. Malaysia raya hari Khamis. Apa nak jatuh hari raya pula? Ni tuan-tuan. Kalau okey, last nak bagi tuan-tuan mudah lagi faham, tak payah pening-pening. Kenapa tuan-tuan pi semayang Lohok tak sama dengan Lohok Mekah? Tuan-tuan tolong jawab. Pasal apa tuan-tuan tak semayang Lohok Malaysia sama dengan Lohok Mekah? Pasal apa tuan-tuan tak semayang Asak Malaysia sama dengan Asak Mekah? Pasal apa tak ikut waktu Mekah? Pasal apa? Pasal apa metang semayang ikut waktu Malaysia, tak ikut waktu Mekah? Tuan-tuan akan jawab kerana perbezaan matahari dan bulan. Sama lah. Perbezaan matahari, perbezaan bulan. Matahari terbit lebih awal, matahari kita terbit dulu, matahari depan tak terbit. Perbezaan itu menyebabkan perbezaan waktu solat. Tahu pula kata ada perbezaan. Pasal apa yang nak pergi bagi sama? Dan juga berlaku dalam hadis yang kita baca Ibnu Umar. Kan? Ada sahabat yang duduk di Syam, nampak anak bulan, mereka berpuasa. Bila sampai di Madinah, bagi tahu dekat Ibnu Umar, kata orang Syam dah nampak dan mereka berpuasa. Ibnu Umar kata, kami orang Madinah tak nampak. Kami orang Madinah tak nampak, kami tak puasa lagi, esok baru puasa. Kami orang Syam dah nampak dah kemarin, kami puasa. Nampak tuan-tuan? Ibnu Umar kata, Rasulullah buat macam mana yang aku habaq ni, siapa nampak puasa. Jadi kita tak nampak, saya pergi tengok itu, tak nampak. Dengan tuanku, memang tak nampak, jadi tak boleh isytihar. Kalau tak nampak, nak pi habaq nampak pun tak boleh. Nampak nak pi habaq tak nampak pun tak boleh. Macam raya puasa itu kan. Raya puasa itu teropong-teropong di Labuan nampak. Di Labuan yang nampak. Tuan-tuan tahu tak di Labuan yang nampak? Bukan Kuala nampak. Di Labuan teropong-teropong nampak. Boleh tak dia nak kalau ikut ni esok raya, tapi depa semua tak dan beli lagi ketupat, tak dan beli lagi daging, tak dan apa baju pun tak dan sereka lagi. Tak apalah kita habaq kata tak nampak. Boleh tak? Kalau dia habaq tak nampak, apa jadi? Kita berpuasa pada hari tuan-tuan, kalau dia nampak anak bulan Syawal, dia pi habaq pasal tak mau bagi kita terkejut, tergempak, terkalut lagu itu, dia pun pi habaq. Aku nampak, tapi kalau aku habaq nampak, sat lagi depa marah kat aku. Aku pun habaqlah tak nampak. Kan? Pasal depa semua tak dan buat apa lagi persiapan. Sat lagi pi habaq depa maki aku, okeylah tak nampak. Hang nampak ke tak? Nampak. Mana boleh nampak kena abang nampak? Kalut ke tak kalut ke? Pasal benda tu hukum. Sumu li ru'yah, berpuasalah bila kamu nampak, dan berbuka yakni berayalah bila kamu nampak. Jadi dia ada perbezaan ni biasa tuan-tuan. Cuma kita jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Boleh? Kan? Okey, hadirin mukminin, itu apa yang boleh kita buat kesimpulan sedikit di dalam hal ini insya-Allah. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, apa-apa pun benda Nabi tak bagi kita hulu. Okey. Antara ibadat yang paling penting dalam haji ni selain daripada wukuf, melontar. Kita ada Jamratul Aqabah. Pada 10 Zulhijjah kita akan melontar kan, lontar Jamratul Aqabah. Lepas tu 11, 12, 13 kita akan melontar Jamratul Sughra, Wusta dan Kubra kan. Tiga hari itu tiga kita melontar jamrah. Nabi pesan iyyakum wal ghulu, jaga-jaga jangan melampau. Pasal tu bila kita melontar batu yang kecil. Pasal kita tengalung batu tu bukan tengalung batu tu kerana nak bunuh setan. Setan tak bodoh tuan-tuan, nak pergi duduk tunggu tang tu. Setan cerdik. Jadi bila kita melontar tuan-tuan, orang tanya pasal apa tuan-tuan melontar 7 biji kena bagi masuk. Pasal Nabi melontar 7 biji. Kalau nak ikut tuan-tuan, kalau nak ikut, nak betul-betul nak tengalung setan, tak padan 7 biji. Mau 70 baru puas hati. Kan? Patut kita macam perang tu kan, hampir cari ketui batu aku balin kan. Dan baru betul, kalau betul kita nak tengalung setan, kita kena cari hok lagu lontak peluru, pegang tu pusing betul bagi kena tu tayak
teriak setan tu. Tapi itu bukan maksud dia. Kita pergi melontak tu pasal Nabi suruh. Balinglah 7 kali. Baling biasa. Dia kata, hang aku tengok baling slow sangat. Hang kawan setan lah. Dia pikut tu lah. Baling betul. Baling kena kepala Pakistan. Kan? Yang lagi dahsyat ni macam-macam. Payung lah, kasut lah. Dia pegeram. Yang ni tuan-tuan, agama berdasarkan emosi, perasaan. Lepas itu bila kita nak semayang, kita bukan boleh ikut perasaan. Macam tuan-tuan semayang. Kalau ikut perasaan nak baca terah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak bagi puas, nak bagi dengar. Tapi agama tak bagi. Agama tak bagi kita ganggu orang sebelah. Baca pada kadar yang kita, telinga kita aja dengar. Tak boleh ganggu orang lain. Tapi kalau kita ikut perasaan kita, kita nak baca darah. Silap hari bulan lagi darah pada Tok Imam. Kalau ikutlah. Kan? Nak bagi puas, nak bagi sebut makrah. Apatah lagi baru minggu pertama kelas tajwid. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang baru seminggu pi kelas silat bukan boleh tempuh sikit pun, dia kira nak tendang kita ya. Yang ni kita tahu dah, baru seminggu pi kelas silat. Baru pi duduk berkuda kan, duduk berkuda ni baru buka sikit, kita lalu tepi dia terbertuh sikit dan kita bertuh sikit dah, dia buka tu masuk. Yang ni kita tahu dah, baru belajar ni. Duk hangat lagi. Baru masuk kelas tajwid, bismillah pun tak habis lagi duk hamasah. Ada. Yang ni yang mai Allahu Akbar. Tahu dah. Baru pergi tajwid dah. Tuan-tuan tanya, baru pergi kelas tajwid dah. Tahu mana? Saya dulu macam ni juga. Agama ni bukan boleh lagu tu. Nabi kata, kalau kamu tengah semayang ada gangguan, buat apa? Kalau kamu tengah semayang mai gangguan, buat apa? Pertama, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beralih belah kiri. Lepas tu buat apa? Ludah. Kalau kita ikut perasaan, Nabi suruh banyak. Tuan-tuan tengah-tengah semayang, mai gangguan, mai duk ingat nak aku sat lagi ikan suit sour ke, 3 rasa ke, bakang. Kan? Dia mai. Sotong goreng tepung ke, sotong bakang. Dia mai kan? Nak makan nasi ke, nak atas lauk saja. Dia mai lah semayang. Tuan-tuan buat macam mana? Tengah semayang ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, beralih belah kiri, isyarat saja. Itu yang betul ikut dalil, sunnah, ikut Nabi. Tapi kalau ikut perasaan, tak padan. Takkan setan duk tuih lagu tu. Kahak hijau mau bagi. Baru kena betul setan tu. Ambil gelma. Lepas tu kawan tu sebelah kata, awak yang ludah sakan sangat, setan ni. Tak. Nabi kata buat isyarat. Tengah tidur, mimpi buruk. Kita tengah tidur mimpi buruk, terjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balik belah kiri, buat ludah 3 kali. Isyarat saja. Kalau tuan-tuan ludah betul bukan kena setan, kena lelaki tuan-tuan. Esok pergi bercerai. Tok Hakim tanya pasal apa bercerai? Dia ludah saya tengah sembahyang, dia ingat saya setan. Agama bukan ikut emosi. Agama bukan ikut perasaan, bukan ikut puas kita. Agama ikut Nabi. Pasal tu Nabi kata selawat macam mana selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala. Nabi tak suruh kita buat zakat-zakat tak. Kan? Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal bagi hidayah pada saya dan hidayah pada tuan-tuan, tunjukkan benda yang benar sebagai benar, tunjukkan benda yang salah sebagai salah, dan memelihara kita daripada melampau di dalam ibadah. أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih tuan.